أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar para penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sebagaimana biasa, saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipertemukan pada hari ini, pada pagi yang cukup mulia ini, iaitu pada hari Sabtu 4 September bersamaan dengan 26 Muharram 1443 Hijri. Alhamdulillah, syukur kita akan sama-sama teruskan pengajian ilmu kita untuk topik pada hari ini, lanjutan perbincangan topik kita semalam. Hari ini kita akan sambungan surah Asy-Syura ayat 33 sehingga ayat yang ke-36. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadil, tetamu undangan kita, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya Nas, apa khabar? Alhamdulillah, baju baru cantik hari ni Ustaz. Masya-Allah. Wa antum kadzalika. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Saya pun baju lama ni Ustaz, tapi baru pakai balik. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan majlis kita pada pagi ini dalam Tanya Ustaz. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hubungi terus menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan kepada para penonton, kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan juga TV9. Jadi di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, Saya dan juga sidang penonton, kita saksikan terlebih dahulu untuk permulaan topik kita pada pagi ini. Sebelum kita serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, kita saksikan statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara pada ketika ini. Sehingga semalam jumlah kes baharu 19,378 kes dilaporkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan iaitu sebanyak, kalau kita dapat saksikan pada ketika ini, 1,805,382, manakala 22,399 kes sembuh baharu dilaporkan, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 1,528,672, dan 330 kematian baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan 17,521 kes. Saudara sedang penonton, statistik ini menunjukkan bahawa perlu kepada kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini dengan tanda pagar kita mesti menang, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, tanpa kita lengahkan masa, kita terus saja dengan lanjutan dan sambungan surah kita pada hari ini. Jadi saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
waj'al li waziran min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anas, penerbit kita yang dikasihi, para kru, abang-abang juru kamera dan semua anggota kerja kita pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah. Dan yang paling kita tunggu-tunggu keberadaan mereka bersama dengan kita, ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, TV3, TV9 yang dikasihi sekalian. Hadirin rahimakumullah, seperti yang disebut oleh Dai Anas tadi, semalam kita telah pun berbicara dari surah Asy-Syura sehinggalah ayat yang ke-32. Maka hari ini seperti mana yang dinyatakan tadi, sambungan ayat 33 akan kita teruskan hinggalah ke ayat yang ke-36. Maka jangan berlengah lagi, silakan untuk kita membuka Al-Quranul Karim juzuk yang ke-25. Ya, juzuk yang ke-25 ayat yang ke-42 ya, surah yang ke-42 ayat yang ke-33. Seperti biasa, tarannum yang dipilih untuk memulakan bacaan untuk ta'awudz dan juga basmalah ialah tarannum Al-Bayyati, insya-Allah. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita ke tarannum Bayyati Husaini. Yasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika la sabbarin syakur. Kita pilih tarannum Nahawand untuk ayat yang ke-34. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. Kita tutup dengan tarannum Al-Bayyati. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Terjemahannya, saya mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang direjam. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih Penyayang. Ayat yang ke-33. Jika dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, kehendaki dimatikannya angin, maka tertegunlah dia terkantung-kantung di permukaannya. Sesungguh-sungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang sabar dan yang syukur. He wills. If He wills, Allah Subhanahu wa taala said, He can cause the wind to become still, and He can cause the wind to become still. Allahu Akbar. And they would remain motionless on its back. Indeed, in that surely are signs for everyone's patient and grateful. Manakala ayat yang ke-34, Allah menyatakan atau dibinasakannya dengan sebab usaha mereka, padahal diampuninya bahagian yang banyak. Or He could destroy them for what they have earned but He pardons from much. Masya Allah, tabarakallah. Ayat 35, Allah meneruskan firman-Nya, dan supaya tahulah orang-orang yang membantah pada ayat-ayat kami, yaitu segala kebenaran yang kami datangkan, mereka tidak mempunyai jalan untuk melepaskan diri. And may know those who dispute concerning our signs, that not for them any place of refuge. Ayat yang ke-36 yang kita akan bicarakan pada pagi ini. Maka kata Allah, apa jua pun yang dianugerahkan kepada kamu, maka itu hanyalah bekalan hidup kamu di dunia ini sahaja. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Itulah yang lebih kekal untuk orang-orang yang beriman, dan kepada Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, mereka berserah diri. So whatever you are given of things, it is but a passing enjoyment for the life of the world. But what is with Allah Subhanahu wa ta'ala is better and more lasting for those who believe, and upon their lot they put their trust. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah, firman Allah yang maha agung. Untuk itu saya serahkan dahulu kepada Da'i Anas, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian itu tadi kita dapat sama-sama dengarkan dan juga hayati bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada Fadil Ustaz untuk surah kita pada pagi ini, surah Asy-Syura ayat 33 sehingga ayat yang ke-36. Ini kita akan berjeda seketika Fadil Ustaz dan juga sidang penonton. Jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ruzi Muhammad Rajab, tetamu undangan kita pada pagi ini, dan kita nak teruskan lagi dengan tafsir dan juga tarannum surah Asy-Syura ayat 33 sehingga ayat 36 hari ini yang kita bicarakan. Seperti tadi, masya-Allah tabarakallah, telah pun kita dengarkan, telah pun kita diperdengarkan oleh Fadhil Ustaz bacaan surah Asy-Syura ayat 33 sehingga ayat 36 beserta dengan terjemahan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar, dan kita nak teruskan lagi dengan saya serahkan kepada Fadhil Ustaz untuk kita tadabbur ayat yang ke-33 insya-Allah. Falyatafadhal mashkur. Terima kasih Daya Anas. Untuk kali yang ketiganya, satu doa di pagi Sabtu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu orang bertanya, Ustaz Radhi dia suka bagi salam banyak-banyak kali. Kenapa? Macam kami tak jawab salam. Dia nak peli ke? Tidak. Sebenarnya menjadi satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diriwayatkan dengan sanad yang kuat lagi sahih, bahawa Nabi ketika bertemu dengan kaumnya, ya, para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in, baginda akan mengulang-ulang salam paling-paling kurang 3 kali. Sebenarnya sunnah ini dalam masyarakat tidak lagi dipopularkan. Banyak elok kita popularkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu tanda kita hubbu Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala jadikan baginda rahmat ke semesta alam, sehingga baginda itu hayyun fi qulubina, sentiasa hidup di kalbu kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Ayat yang ke-33, ya. Kalau kita lihat kalimah-kalimah yang tertentu, ya, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, ya, banyak tu signs, dan ada kalimah la ayat di situ, lam kat situ, ya. Apa maksud lam kat situ? Surely, pastinya, sungguh-sungguh di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul faham, lam itu emphatic lam, atau disebut sebagai taukid, satu penekanan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi banyak ayat atau tanda yang kita nampak dengan mata fizikal yang Allah kurniakan kepada kita. Apalah artinya bahtera atau kapal? Tak kisahlah kapal layar, kapal perdagangan dan sebagainya, kapal kargo, perahu, ya, letak saja apa nama sekalipun yang berada di lautan sangat luas, masya-Allah subhanahu wa taala, sayup mata memandang. Bila telah ke tengah lautan, bila kiri kanan, mula belakang, yang kelihatan hanya laut belaka, ya. Fikirkanlah di sana ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Apa artinya manusia dan kapal yang ditumpanginya itu di hadapan kekuasaan laut yang 3/4 dari seluruh permukaan bumi ni. 3/4. Cuba tengok globe tu, ya, yang bentuk sphere sepatutnya sebenarnya. Masya Allah, banyak lagi, ya, lautan itu dari kawasan daratan. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bagaimana kapal akan maju, akan laju dari seluruh permukaan bumi, ya, ataupun bila sampai ke laut sana. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tiada kasihan dari angin, itu bahasa dia, tiada kasihan dari angin, ya. Manusia bersabar ketika angin mati. Manusia sabar menunggu angin datang lagi, kerana manusia sebenarnya tidak punya kuasa atas angin itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan manusia mesti bersyukur kalau angin itu datang lagi, laju lagi bahtera itu menjadi laju lagi. Jadi beribu tahun lamanya manusia berlayar di laut mengharap belas ihsan dari angin. Tapi akhirnya kesabaran itu diberi upah oleh Allah Subhanahu wa taala rupanya. Sekarang pelayaran tidak lagi mengharapkan angin. Ya. Tak mengharapkan angin dari luar, tapi mengharapkan angin dari dalam. Dulu ada warp, ada engine steam, itu juga disebut storm. Lama-lama dia menjadi satu kemajuan. Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia menjadi motor, diesel, ya. Namun hari ini semakin dahsyat, berubah lagi. Ada kapal yang menggunakan tenaga nuklear.
Masya Allah, tabarakallah. Itu pun betapa besarnya kapal zaman sekarang ini, dia hanya dipandang dari dekat laksana bukit, kalau sudah jauh laksana sabut hanya terapung-apung saja. Allah, Masya Allah. Itulah ayat 33 untuk kita teladani, ya, untuk kita tadabbur, untuk kita hayati bahawa manusia itu sebenar betulnya bergantung sungguh dengan alam ini yang mana semuanya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia kata mujur angin ada, itu satu bahasa yang selalu dipesan oleh para guru kami. Mujur kamu itu patutnya dilapik dengan kalimah alhamdulillah tabarakallah. Seperti yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratul Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat, maha hebat, maha agung, maha dahsyat. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, segala-galanya kita bergantung dengan Allah. Hatta di satu tempat yang tiada pertolongan, maka pertolongan itu sebenarnya ada apabila dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena faham betul-betul, ya. Kita kena tahu betul-betul bahawa tiadalah sekeliling yang kita tempuhi ini melainkan semua itu makhluk dan ada khaliqnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan disebut selalu la ilaha illallah. Bagi betul-betul jangan berhenti kat la ilaha tu. Ramai kita dengar dia macam nak express, nak tunjukkan, nak sampaikan sesuatu, mengucap panjang la ilaha astaghfirullah. Jika saya berada di hadapannya, pasti saya akan menegur sesiapa sahaja. Habiskan la ilaha illallah. Bukannya panjang sangat pun. Ya, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Tidak akan bergerak walau sebesar zarrah sekalipun makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izinnya. Itu saya serah dulu kepada Dr. Anas. Masya-Allah, tabarakallah, satu penjelasan yang cukup menarik. Saya teringat ada satu ilmu tentang falak dan juga pelayaran alam Melayu. Ada 3 dan juga 2. 3 zahir dan 2 batin. Kalau boleh saya dengan izin Ustaz, saya nak kongsikan sedikit. Silakan. Sebelum kita raikan soalan sahabat kita. Ada yang pertama, penglihatan, pendengaran dan ciuman. Ini 3 yang zahir. Manakala 2 yang batin, iaitu firasat hati dan keyakinan. Inilah antara 5 ilmu yang cukup penting dalam ilmu pelayaran alam Melayu satu ketika dahulu. Dan semestinya kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita. Soalan pertama menerusi Muhammad Faizal bin Ahmad di laman Facebook kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah boleh kita kaitkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-33 ini dengan kisah kapal Titanic yang karam? Walaupun dilihat cukup gagah dan sempurna, namun tidak dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah ayat ini membuktikan jika Allah kata jadi maka jadilah, kun fayakun? Mohon komen daripada Ustaz. Terima kasih. Kita pasal kapal tu keluar soalan tentang kapal. Masya-Allah, tabarakallah. Saudara Muhammad Faizal Ahmad, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Saya tertarik soalan ini kerana ada satu perkataan Titanic. Masya-Allah. Dia disebut sebagai the great ship. Kapal yang hebat, yang agung dibina. Disebut oleh jurutera kapal, ya, bahawa inilah kapal yang terhebat. Tanpa saya ingin menyebut satu persatu individu yang berkaitan, bukan kita nak cerita pasal Titanic pun. Cuma kita nak ambil pada ayat yang ke-33 ini, hebat bagaimanapun takkan boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah manusia ini, ya, hendaklah dia sedar diri. Dia sedar diri. Allah menguji manusia dengan menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguh-sungguhnya aku, hai malaikat, kata Allah, aku ini yang menciptakan. Ja'il, isim fa'il. Aku ini yang menciptakan. Cipta di mana? Fil ard. Di muka bumi ni, di bumi ni, ya, khalifah. Kataan khalifah itu apa maksudnya? Orang yang akan ganti urus tadbir bumi. Allah. Manusia menjadi pentadbir bumi. Maka ketika itulah datangnya kesombongan manusia. Ya, dia lupa makhluk lain lebih besar daripada dia, tapi dia sombong sebab dia pun tahu, ya,
bila Allah sebut dalam surah Tin bahawa manusia itu ahsan, paling baik, takwim, bentuk penciptaan dan segala-galanya, maka mengundang kecemburuan, kedengkian dan iri, hasad, dengki iblis. Tu dia perkataan tu punya panjang tu. sambung sikit, ada jealous kat situ. Masya Allah. Jadi iblis dia tak berkenan. Dia tak berkenan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas untuk manusia dan iblis, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah tujuan aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan izin, main purpose. Tujuan utama penciptaan itu liya'budun, sungguh-sungguh tu, lam taukid lagi sekali, emphatic lam dia sebutnya, untuk manusia dan jin itu mengabdi diri sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya simpulkan untuk faham ayat ini. Ya, soalan tadi. Externally, dengan izin, secara luaran manusia memang mentadbir bumi. Hari ini pentadbiran berlaku dengan begitu lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pun manusia hampir-hampir hari ini, hampir-hampir, ya, jangan putus asa. La ta'asu min rauhillah. Hampir-hampir. Pandemik dah kena terima jadi endemik. Allah. COVID-19, na'udzubillahi min dzalik, la samahallah, ya Allah hindarkan segera daripada kami dan seluruh muka bumi ini, ya Allah. Ya. Hampir begitu. Tak boleh, manusia tak boleh menyerah diri begitu. Yang manusia mesti ingat bahawa ada satu yang maha agung, yang esa, tidak berbilang-bilang lagi, Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena datang kalimah yang kedua. Apabila manusia itu sedar kelemahannya, liya'budun tadi hendaklah diamalkan. Ya Allah, tolonglah kami menyembah Engkau. Dikuatkan lagi setiap hari. Dah semayang subuh belum ni? Tapi yang menonton ni confirm dah semayang. Tapi kalau dah semayang, kena buat lagi satu. Apa dia? Jihad. Kita nak betulkan faham jihad yang telah disalahkan oleh golongan-golongan orientalis dan sebagainya. Jihad ini lakukan perkara sungguh-sungguh. Maka saya nak ajak pagi ni, jom kita buat sungguh-sungguh, like, komen dan share banyak-banyak. Yang sedang menonton TV tak apa, handphone kat sebelah tu ambil, pergi dekat FB, ya, pergi kat FB, tekan tanyalah ustaz, dia akan keluar tu, share banyak-banyak. Allah. Copy link tu, share dekat segala WhatsApp, Telegram, Instagram berkilo-kilogram tu. Share. Niat aku buat, aku Islam ni aku laksana sungguh-sungguh. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Maka hebat bagaimanapun surah Yasin kita baca tadi, ya. Ayat 82. Idza arada syai'a, jika Allah berkehendakkan sesuatu, ayaqula lahu kun fayakun, hanya Allah berfirman dengan kehendaknya, jadi maka jadilah ia. Wallahu a'lam. Karamlah juga Titanic, apa yang telah berlaku seperti yang telah berlaku. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, satu penjelasan cukup menarik. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan semestinya banyak lagi akan kita kongsikan. Kita nak berjeda sekali lagi Ustaz, dengan izin Ustaz. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, tidak kira walau di mana jua anda semua berada. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan, terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 ini, insya-Allah. Amin. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozzi Muhammad Rajab untuk kita teruskan lagi Ustaz pengajian kita pada pagi ini, tafsir dan tarannum surah Asy-Syura ayat 33 sehingga ayat yang ke-36. Jadi sebelum saya nak serahkan kepada Fadhil Ustaz, kita nak raikan lagi Ustaz, mungkin dengan izin Ustaz, satu soalan daripada sahabat Facebook kita, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-34, dia bagi bunga dekat Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Bagaimanakah bagi yang melakukan dosa
lalu bertaubat dengan kesalahannya, namun setelah diberikan nikmat semula, selepas itu dia masih melakukan kemungkaran, apakah masih ada peluang? Tatkala ketika dia senang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dalam kesusahan barulah mengingati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan Ustaz. Syukran, masya-Allah. Tak bicara jauhlah, kita sendiri pun kadang-kadang macam tu juga, terutamanya saya bercakap ni, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Ayat yang ke-34 ini, ya, jika kita lihat mafhum ayat, atau kata Allah Subhanahu wa taala dibinasakannya, yakni kapal-kapal itu dengan sebab usaha mereka. Apa disebut usaha mereka? Perbuatan mereka, ya. Sebab itu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala boleh saja, ya, menenggelamkan kapal itu, memecah belahkan kapal itu menggunakan apa? Gelombang yang Allah ciptakan. Atau dia beradu kapal dengan kapal, bahasa yang sangat cantik dan indah. Bergaduh sebenarnya dia kata, beradu tu pelanggaran boleh berlaku di laut, boleh, banyak dah berlaku, ya. Ataupun kapal-kapal itu berperang di laut sesama mereka, hancur menghancurkan, habis musnah, tenggelam di dasar laut seperti mana Titanic. Jadi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, cerita Titanic ni dah ada jangkaannya. Jadi sudah berapa lamakah, ya, benda ini semua telah terjadi. Entah jutaan kapal ataupun lebih dah banyak daripada itu yang berkubur di dasar laut. Betul. Membawa beribu-ribu manusia berkubur di dalamnya. Sejak manusia pandai berlayar ini, manusia lupa Allah Subhanahu wa taala. Manusia lupa yang memandaikan, membijakkan, memintarkan Allah Subhanahu, manusia berlayar itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ayat ini banyak kapal tenggelam sebenarnya apa? Kerana dosa orang di dalamnya. Kena faham gitu. Sesungguh-sungguhnya yang demikian itu di hujung-hujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ya'fu an katsir, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, diampuninya Allah bahagian yang banyak daripada manusia. Dan cantik kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Inggeris, kita sorot sedikit saja, ya. Or he could destroy them for what they earned. Perangai manusia ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita kena bagi faham betul-betul. Adakah perangai manusia ni Allah Taala jadi geram ke macam mana? Tak. Allah nak sedarkan manusia. Allah. Menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya Latif, yang maha lemah lembut. Ya. Rahman, yang maha pengasih. Afu, yang maha memaafkan. Ghafur, yang maha mengampunkan. Allah tunjuk jadi pengajaran pada orang lain. Karena itu kita melihat dalam peristiwa bahtera Nabi Allah Nuh, banjir besar yang berlaku alaihi salatu wassalam, ya, diberi peluang untuk manusia naik ke kapal tersebut. Bahkan bukan hanya sekadar manusia, ya, dinaikkan dalam kapal tersebut binatang-binatang, sama ada yang menjadi ternakan maupun binatang liar, binatang buas. Tapi manusia yang degil tak nak naik. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala wa ya'fu an katsir. Bahkan semalam kita dah jumpa dah ayat tersebut, ya. Manusia diberi peluang, betul kata Kak Sazliatul Siddiq ini, diberi peluang untuk hidup menikmati segala rahmat Allah, dia buat dosa. Dia buat dosa, ya, Allah bagi peluang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Sayangnya Allah kata, Allah firman, wahai orang-orang yang telah beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Orang beriman, Allah suruh taubat. Orang tanya saya, Ustaz, orang beriman buat dosa? Tu ayat tu. Allah. Karena kasih sayang Allah atas sebab keimanan mereka membawa kepada rahmat Allah. Hei manusia, kamu taubatlah. Tapi nasuha, what is the meaning of nasuha dengan izin? Sebenar-benar taubat. Tapi lepas dia taubat, apa yang ditanya oleh kakak tadi, dia buat balik PL dia. Dia buat balik PL-nya. Allah bagi peluang lagi dan bagi peluang lagi. Tapi hingga, ingat ya, hingga sampailah nyawa di kerongkong ataupun mentari telah Allah Ta'ala terbitkan dari sebelah barat, bukan lagi timur. Maka pada saat itu pintu taubat telah tertutup. Allah. Adalah menjadi satu kedunguan. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Kepada mana-mana pun manusia yang dia sedar Allah Ta'ala sifatnya Al-Afu, yang maha memaafkan,
tiba-tiba sengaja mencari nahas dengan melakukan dosa kepada Allah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Satu kebimbangan Ustaz. Selain daripada dosa, satu kebimbangan yang paling ditakuti oleh ulama, takut tidak sempat bertaubat dengan dosa-dosa tersebut. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan ruang untuk kita kembali bertaubat kepadanya. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan semestinya Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita pada hari ini. Kita nak berehat sekali lagi, jadi terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu dan juga ayah saya menonton di rumah pada ketika ini. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi, Muhammad Rujab, untuk kita teruskan lagi Ustaz pengajian topik kita pada pagi ini, tafsir dan taranum surah Asy-Syura ayat 33 sehingga ayat yang ke-36. Untuk itu kita teruskan lagi dengan kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita pada ketika ini. Al-Syal bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 34. Soalan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala boleh memusnahkan kapal-kapal dalam pelbagai cara, sepertinya bocor, terbakar, melanggar batu karang atau bongkah ais dan sebagainya. Adakah disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah dan sebahagiannya Allah maafkan dosa-dosa mereka kerana Allah bersifat dengan Maha Pengampun? Dan yang kedua, adakah nasib kehidupan seseorang itu tergantung kepada perbuatannya? Jika baik perbuatannya, maka Allah akan membalas dengan kebaikan, dan jika dia berbuat sebaliknya iaitu dosa, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Soalan cukup menarik daripada sahabat Facebook kita Ustaz. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Satu pertanyaan yang cukup bagus dari Al-Syai, ya. Kalau kita lihat sekali lagi kepada ayat tersebut, iaitu pada ayat yang ke-34, ya, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas dengan sebab usaha mereka, ya. Usaha mereka ni maksudnya apa? Perbuatan yang mereka lakukan. Bima kasabu, dengan apa yang mereka telah buat, ya. Hadirin rahimakumullah, cantik sungguh-sungguh, ya. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Walau jika nak ditimbang kezaliman itu seberat timbangan atom, lebih halus daripada itu, timbanglah proton, elektron, nukleus sekalipun, tidak akan dapat manusia, makhluk Allah Ta'ala ini mencari kezaliman yang dilakukan oleh Tuhan yang Maha Agung. Tak akan jumpa. Wallahi tak akan jumpa. Demi Allah tak akan jumpa. Sebab apa? Sebab memang nama Allah Al-Afu, dia memaafkan. Dia beza Al-Afu dengan Al-Ghafur. Orang pernah tanya. Al-Ghafur, Allah kurniakan pengampunan terhadap hamba-hambanya, tetapi catatan kejahatan masih ada. Allah. Contoh, ya, kita kena saman. Bawalah sekajang surat saman. Sekarang dia tak tulis dah. Dia tag, print keluar. Dia bagi zerap. Nah, dia kata hadiah. Terima kasih cikgu. Dia kata. Bawa pergi. Mungkin ada di situ penjelasan dan sebagainya. Oh, datang satu disebut sebagai pengecualian. Maka pegawai yang diberi kuasa pun, saya bagi contoh, kalau salah maafkan saya. Dia pencok. Bam. Exemption, diberi pengecualian. Allah. Surat tu ada tak?
Surat masih ada. Surat masih ada dalam komputer, dalam sistem, semua catatan masih ada. Saya nak bagi faham, nak kias ya, walaupun tak sama ni. Al-Ghafur tu Allah ampunkan, catatan ada, tapi dekat situ diampunkan. Beza dengan Al-Afu, sebab tu Allah Ta'ala sebut wa ya'fu an kathir, ya. Dan dia memaafkan lebih banyak daripada kejahatan yang manusia tu buat. Ya. Jadi Al-Afu ni beda dia ialah Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan memadamkan terus catatan kejahatan tersebut. Jadi kalau surat saman tadi, ya, bukan hanya sekadar dibawa jumpa pegawai itu ambil, dia shred terus. Dia pergi kat sistem, iris, padam terus. Nak bagi faham tu Al-Afu. Jadi hadirin rahimakumullah, cantik bila Allah Ta'ala kata au yubiqhunna bima kasabu, or he could destroy them for what they earned. Wa ya'fu an kathir, but he pardons much. Manusia ni sebenarnya, ya, kalaulah dia sedar diri sikit aja, bukan perlu banyak, sedar diri sikit aja, berat timbangan zarah tu timbul, aku hamba engkau ya Allah, ana abduka, ya, ad-da'if, aku ni lemah, ya, al-miskin, aku ni miskin, al-faqir, aku ni melarat dah ya Allah. Dah Allah Ta'ala akan turunkan hujan mencurah-curah. Allah akan kurniakan segala rezeki yang manusia tidak akan mampu memberi kepada makhluk. Tapi manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bima kasabu, dia nak buat juga. Peluang taubat cukup luas. Kerana itu ulama menyebut seperti Dai Anas sebut tadi, kebimbangan yang paling dahsyat ialah aku sempat atau tidak bertaubat. Allah. Sempat atau tidak? Abu Lahab sempat? Tak sempat. Abu Jahal tak sempat. Utbah bin Rabi'ah, tapi ada sahabat yang sempat. Masya Allah, tabarakallah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Allah makbulkan doa Nabi, perkukuhkan, kuatkan Islam dengan salah satu paling kurang pun daripada doa Umar, iaitu Amru atau Umar bin Hisham. Siapa dia? Abu Jahal. Atau Umar Al-Khattab Amirul Mukminin Abu Hafs. Hadirin rahimakumullah, jumlah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tu, ya, sebenarnya yang pertama saya nak urai sikit lagi jika ada masa. Cuba lihat peristiwa kapal ni banyak. Banyak dalam Quran dan cerita-cerita sirah nabawiyah ni, sangat banyak berkenaan kapal. Tadi kita baru sebut Nabi Nuh. Sekarang jom kita lihat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Yunus bin Matta alaihi salam, ya. Kapal juga berlaku gelombang yang kuat, diundi. Ringkas cerita, kita dah pernah bicara satu ketika dahulu, maka Nabi Allah Yunus, ya, diterjunkan. Mereka serba salah, nakhoda, kapten kapal rasa serba salah. Ni orang baik, dia kata. Sistem undi tu, Masya-Allah. Sistem undi. Kena buang, dia membuang. Tapi ikan paus, ikan nun juga disebut yang besar, telan. Tapi tak jadi mudarat, ya. Tak jadi mudarat. Dan kapal tadi pun gelombang dah berhenti, berlayar dengan aman. Nabi Allah Nuh juga tidak mudarat. Sebab apa? Semua kerja Allah SWT. Sebab itu keampunan Allah lebih besar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Terkedu saya nak sebut perkataan tu, jadi terkedu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sebab Allah bagi peluang yang sangat banyak. Pagi ni masih ada waktu untuk bertaubat. Kenapa kita tunggu saat-saat tertentu untuk bertaubat? Taubat tidak perlu tunggu untuk kita pergi ambil wuduk. Ya, Allah ampunkan aku ya Allah. Lantaran itu manusia, marilah tinggalkanlah segala perbuatan yang boleh membawa kepada jurang kebinasaan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Ada satu syair Ustaz, saya teringat, kalau saya salah mohon betulkan Ustaz. Dia kata apa? Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan ruang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi dalam kesyahduan kita berbicara pada pagi ini, soalan daripada Siti Nurpayah di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-34 surah Syura.
Soalan pertama, adakah pada ayat ini menerangkan tentang hikmah hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia yang terpilih adalah salah satu jalan penyelamat manusia itu untuk berubah kepada kebaikan dan juga ia jalan kepada pintu kemaafan atas dosa yang telah dilakukan. Soalan yang kedua, bagaimanakah caranya untuk kita mendapat nikmat jalan penyelamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita selamat dunia dan juga akhirat yang kekal selama-lamanya. Allahu akbar. Soalan cukup menarik. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Langsung tak langsung jadi 7 soalan. Allah. Saya terdetik tadi di hati ya satu sentuhan yang diberikan oleh saudara Dai Anas kita. Dzunubi karrimal. Doa dosa-dosa aku ni ya Allah karrimal seperti mana pepasir di pantai. Allah. Boleh bilang tak pepasir di pantai? Banyaknya Ustaz. Allahu akbar. Bolehlah buat kerja tu. Tiba-tiba satu orang datang, mungkin pengawal pantai datang kan. Cik daripada saya lihat daripada matahari terbit tadi ya, sampai ke tengah hari nak masuk Zuhur ni cik duk bilang apa? Saya cuba bilang pasir di pantai ni. Masya-Allah. Putih. Dia kata cik nak bilang lapisan pertama, kedua sampai ke berapa kata dia. Cik, mesti dia akan bagi nasihat. Cik ni makan ubat ke belum hari ni? Hadirin rahimakumullah. Kalau nak bilang dosa, cukup banyak. Allah. Tapi bilang lagi rahmat, lagi dahsyat daripada bilangan pasir tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini soalan tadi cantik. Hikmah hidayah. Faham ke tidak? Kita ni, saya dan semua perkataan hidayah. Ya. Kita ingat hidayah itu, hadirin rahimakumullah, Allah tak bagi. Setengah orang kata belum dapat hidayah lagi tu. Hadirin rahimakumullah, kalau disebut belum dapat hidayah hari ni, biar kita hantuk sikit kepala, hantuk sikit. Sikit-sikit lah. Tak payah banyak-banyak sikit lah. Artinya kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu guru kami berkali-kali memasakkan ya, pasak, bukan pasak masak tu bukan masak ni lah. Mempasakkan, kalau bahasa salah maafkan saya, Cikgu Yusof ni guru bahasa Melayu saya yang mengajar hingga alhamdulillah tabarakallah dapat distinction lah bahasa Melayu SPM lah. Jadi pasak betul-betul masuk. Allah Ta'ala dah bagilah hidayah kepada semua manusia. Tidak zalimnya Allah Ta'ala, mereka yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada mereka, mereka itu akan dimasukkan dalam syurga. Ayat ini kalau dipotong, dibuat clipping memang havoc lah. Pagi ni tanyalah Ustaz bagi orang pening lagi. Padahal biar tahu jangan keliru. Sebab tu saya minta share banyak-banyak supaya kalau orang tu dapat clipping yang salah, dia kata aku dah tengok siaran penuh. Kau ni saja nak cari pasang Ustaz Rodi je ni kan. Iaitu orang yang tak dapat hidayah itu orang yang dicabut, diambil, dihilangkan akalnya. Allah. Hidayah pertama manusia ialah akal manusia. Allah bagi akal pada manusia. Karena itu Allah tanya afala ya'qilun, afala yatafakkarun, afala yubsirun, afala yasma'un. Allah. Maka apa lagi manusia? Aku bagi semua dah. Sebab itu bila ditanya soalan hikmah hidayah petunjuk tu, Allah dah bagi. Jangan siapa pun sebut dia tak dapat hidayah lagi tu. Allah. Apa dia nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah beri semua akal yang waras, tapi manusia yang merosakkan cara berfikir. Charles Darwin dengan teorinya. Elok-elok Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada manusia. Tiba-tiba datang teori evolusi yang karut-marut, datang daripada mawas. Saya tak pernah mengaku keturunan saya keturunan mawas baru, kecuali keturunan dia aja. Allahu Akbar. Sebab itu ada satu clipping video cantik. Si anak ni tanya bapak dia, ayah, manusia ni daripada mana? Daripada siapa? Oh, dia kata once upon a time, million years ago, there was. Dia pun cerita lah. Daripada mawah anak ni angguk-angguk. Lepas tu dia pergi dekat mak. Mak, manusia ni daripada apa? Oh, dia kata manusia daripada manusia. They're from Eve and Adam, peace be upon them. Dia kata, bapak cakap manusia daripada mawas. Mak dia ni bagus. Mak dia kata, tu keturunan bapak engkau. Bukan aku. Astagfirullah. Sendagura pagi-pagi. Sendagura pagi-pagi. Jadi hadirin rahimakumullah. Cara nak dapat nikmat ni. Tadi dah jawab dah soalan tu. Jadi jangan salahkan Allah. Baliklah cari kebenaran. Cara jalan selamat ialah yang pertama, tubu ilallah. Taubatlah pada Allah. Bukan susah pun. Ya.
Tak angkat tangan kan, nak angkat tangan kan, detikkan di kalbu. Aku salah ya Allah. Aku silap ya Allah. Aku zalimi diriku ya Allah. Zalamtu nafsi. Aku telah menzalimi diriku. Karena itu Nabi Allah Adam diajarkan kalimat yang agung. Sama-sama baca doa ni ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Waktu itu Nabi Allah Adam dia disebut sebagai tarkul aula, meninggalkan yang utama, memilih yang tidak utama. Allah. Ya, dia tak dosa. Jangan duk sebut dosa para nabi anbiya, tak ada. Maksum. Tak ada, maksum. Tapi itu pun perakuan Nabi Allah Adam, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kami dah sedar ni, akal boleh fikir dah ni. Kami buat pada waktu itu patut kami memilih bukan yang ini, tapi memilih yang ketaatan. Kami pilih yang tidak utama. Kami sedar, illam taghfir lana ya Allah, jika Engkau tidak ampunkan kami, wa tarhamna. Jadi minta ampun, yang nombor dua minta apa? Wa tarhamna, jika Engkau tak sayang kat kami ya Allah, lanakunanna, dua kali taukid, sungguh-sungguh menjadilah kami sungguh-sungguh daripada golongan orang-orang yang rugi. Maka saya nak bagi tahu jalan penyelamat berdasarkan ayat ini, walaupun banyak lagi disebut dalam kitab-kitab berkaitan dengan akhlak, tasawuf, ya, tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa. Daripada ayat ini saya nak ambil dua. Nombor satu, minta ampun dengan Allah. Nombor dua, minta Allah sayang kat kita. Allah. InsyaAllah selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, satu penjelasan yang cukup menarik dan juga terbaik. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua, mudah-mudahan juga terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan walau bagaimanapun keadaan kita Ustaz, masya-Allah, tabarakallah, mintalah supaya Allah Taala kasih pada kita, Allah Taala pandang kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Ustaz, sedar tak sedar kita nak tamat siaran kita di TV3 pada ketika ini. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama pada pagi ini untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 untuk kita teruskan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Ustaz, okey Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita masih lagi berbicara topik tafsir dan taranum surah Asy-Syura ayat 33 sehingga ayat yang ke-36. Jadi tidak lupa kepada ibu-ibu ayah-ayah yang menonton menerusi FB Live khususnya, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Kita bantu sama-sama sebar luaskan, ajak lagi seramai mungkin sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita untuk sama-sama menonton siaran kita pada pagi ini. Dan berikutnya Ustaz, dengan izin kita nak raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita untuk ayat yang ke-35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Surah Asy-Syura ayat yang ke-35, adakah bagi orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kerana tiada jalan keluar bagi mereka, hanya mendapat azab dengan siksaan? Dan yang kedua, bagaimanakah dengan orang-orang yang membantah dan tidak mahu mengakui kekuasaan Allah? Adakah mereka akan mendapat mudarat di dunia lagi dan akan mendapat lagi azab yang telah ditetapkan di akhirat kelak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dua soalan menerusi Ana Karnina di Facebook. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim.
Ada dua soalan kalau kita lihat seperti yang dipaparkan di layar tadi. Pertama, azab ni adakah dia saja jalan keluar bagi orang yang degil sangat-sangat ya? Dan yang kedua, orang yang bantah ni ya, macam mana Allah Taala nak perlakukan mereka mudarat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Dia ada 9 dah soalan. Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat satu benda, tidak akan sekali-kali mengazab hamba-hambanya melainkan telah cukup hujjah. Itu kena faham. Karena itu kalau kita lihat pada ayat yang ke-35, dan supaya tahulah orang-orang yang membantah pada ayat-ayat kami, mereka tidak mempunyai jalan untuk melepaskan diri. Adakah Allah Subhanahu wa taala ini, bahasa nak bagi mudah faham, jahat ke Tuhan ni? Allah. Jahat ke? Zalim ke? Kerana saya pernah didatangi oleh satu orang, saya tak ingatlah tahun, waktu tu masih berkhidmat di sebuah institusi. So dia beragama Kristian. Dia datang kepada saya waktu tu tengah majlis convocation. Allah. Datang pengawal bagi tahu, ustaz, ada seorang nak jumpa ustaz. Ini saya share kisah benar. Dalam ramai-ramai pelajar tengah beratur tu, saya kata kita tengah ada majlis ni. Walaupun waktu tu raptai sebelum sesi berikutnya. Dia kata, ustaz, dia minta sangat-sangat. Jadi kami bawa. Saya pun jemput dia masuk holding room. Saya persilakan duduk. Saya tak nak sebutlah nama sebenarnya ya. Saya panggil sahabat kita, saudara kita. Dia kata, ustaz, izinkan saya tanya soalan, kata dia. Saya kata, silakan please. Dia pun duduk. Saya pesan kepada beberapa orang, kaki tangan saya cari minuman dan persegaran sikitlah untuk beliau. Jadi saya nak tanya ustaz lah beberapa soalan. Okey, sila. Satu, dia kata, you ingat lah, itu Tuhan lah, itu Allah, jahat ke? Zalim ke? Okey, saya kata, kenapa you tanya soalan tu? Yalah, dia cipta you Islam. Dia cipta I bukan Islam. Kenapa dia tak buat terus I jadi Islam? Apa dia susah kan mau buat I jadi Islam? Sekarang dia buat I sudah jadi bukan Islam. You cakap I mesti kafir punya kan? Saya senyum. Lepas tu, besok you masuk syurga, you masuk itu heaven, paradise lah. I dia nanti khumban lah, baling dalam neraka, go to hell, dia kata. I ingat lah, itu I mau tanya you. Sebab dalam ni I cakap I mau tanya jumpa satu orang yang boleh jawab punya soalan. Itu depannya dia cakap you. Saya kata punya ramai orang dalam ni. Apa Pak Cik bersuruh saya jawab dia. Ada orang recommend ustaz. Pengawal kata saya tak tahu ustaz. Dia kata saya teringat ustaz. Saya waktu tu rasa kosong. Rasa kosong. Ya Allah, engkau hadirkan satu insan ni untuk aku jawab. Ya Allah, aku jahil. Ma ilma lana, kalau malaikat Allah. La ilma lana. Tak ada, kami tak ada ilmu. Kita kalau malaikat kata macam tu, kita lagi lah jahil sungguh. Allah. Yang saya ingat waktu tu ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Datanglah satu ilham. Betul salah ya Allah, aku mohon petunjuk. Saya kata, saudara, Allah Ta'ala telah pun menciptakan saudara Islam. Dia terkejut. Bila? In your mother's womb, saya kata dengan izin. Dalam perut ibumu, kamu telah Islam. Allah mengutuskan malaikat. Dalam Quran kami percaya sungguh. Ya, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Apa yang dijawab oleh para janin, bayi, ya, yang telah ditiupkan ruh. Bala, bahkan. Ya, wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Kami yang demikian itu ya menjadi naik saksi dah. Bala, syahidna, kami dah naik saksi. Cukup dah tu. Dah itu kamu Islam. Dan Nabi kami sebut ya, setiap bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya itu, dia lahir atas dalam fitrah. Yuladu 'alal fitrah. Fa abawaihi, maka dua mak ayah dia sama ada nak bagi jadi Yahudi ke, Nasara ke, Majusi ke. Allahu Akbar. Itu mak ayah dia. Kamu dah Islam. Satu. Nombor dua, Allah bagi kamu akal sebagai hidayah, petunjuk. Maka kamu gunakan akal. Itu yang saya sebut tadi. Kamu boleh fikir kan, dan kamu telah berfikir dan datang hari ini Allah takdir jumpa saya.
Dan inilah tugas saya. Allah jadikan saya Islam untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan penuh wise, full of wisdom. Penuh dengan segala kepintaran. Dan saya tak pintar pun sampai begitu. Saya cuba sedaya upaya. Saya Islam, hari ini kamu datang, saya menyeru kamu dengan segala adillah, dalil-dalil yang ada. Kamu nak dalil naqar dalam kitab kami tunjukkan. Wahyu, ada firman, ada hadis. Kamu nak dalil akal, saya boleh bawa untuk saya buktikan kepada kamu. Dan besok Allah akan tanya saya, jika saya tidak buat kerja ini, saya akan dihumban ke dalam neraka. Dan kamu juga jika tidak mahu mendengar, akan turut bersama-sama dihumban neraka. Allah. Tapi jika saya telah buat kerja ini, saya akan dimasukkan dalam syurga. Begitu juga kamu, jika kamu telah mendengar hidayahkan ini dan mengikutinya, kamu jom sama-sama kita ke syurga. Dia bangun dengan wajah yang gembira. Thank you very much. Saya dapat something lah. Saya dapat sesuatu. Dan saya tahu you pun sibuk Ustaz. Thank you very much. Dia pergi tu, saya tak jumpa radang. Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, bila kita tengok ayat persoalan tadi tu, bukan Allah Ta'ala suka-suka nak azab orang, melainkan telah cukup hujjah. Hadirin, Nabi Allah Musa dan juga Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun. Tuhan kata kamu pergi jumpa Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Cakap dengan kamu dua-dua orang, cakap dengan dia qawlan, dengan perkataan, ungkapan, ayat, sebutan layyina, lembut-lembut. Mudah-mudahan dia dengar. Nabi pun Allah pesan, kalaulah kamu berlaku kasar kepada mereka, mereka akan tinggalkan kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan sekali-kali kata begitu, melainkan kita telah lihat Allah Ta'ala telah menyempurnakan segala hujahnya ke atas muka bumi ini. Manusia tetap menzalimi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Satu penjelasan yang cukup menarik daripada Fadil Ustaz. Mudah-mudahan membantu menjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Semestinya banyak lagi akan kita kongsikan. Fadil Ustaz, kita mohon izin kita nak berjeda sekali lagi. Terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, saudara, hubungan kita dengan sesama manusia ibarat seperti dedaunan di pokok. Ada daun yang kekal dan menghijau, dan ada pula yang gugur dan tidak kembali lagi. Mudah-mudahan gugurnya kita kelak dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala redha dan kasih kepada kita. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dengan tetamu dengan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab untuk kita teruskan tafsir dan juga taranum surah Asy-Syura ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-36, dan kita nak sambung lagi Ustaz dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat terakhir untuk hari ini, untuk pagi ini. Soalan daripada sahabat kita di Facebook, Pak Suli Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, adakah ayat yang ke-36 ini berkait rapat dengan satu ayat daripada surah Ar-Rahman yang berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa, dan apakah lagi nikmat yang ingin engkau dustakan? Apakah lagi nikmatku yang ingin engkau dustakan? Kerana ada antara mereka yang merasa nikmat kekayaan itu adalah hasil usaha mereka sendiri. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. InsyaAllah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dalam berak yang terakhir. Masya Allah, soalan pun soalan yang hebat. Surah yang ke-42 ini surah Asy-Syura. Jika punya masa sekarang ini Quran bersama dengan kalian, silakan buka
surah yang ke-55 iaitu suratul Rahman. Suratul Rahman, surah Ar-Rahman, surah 55. Dan cuba bilang ayat yang disebut oleh Pak Suli Ramli tadi. Apa ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi, maka dengan apa lagi kata Allah Ta'ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan apa lagi nikmat Tuhan kamu wahai jin dan manusia, ya, kamu berdua nak dustakan. 31 kali ulang. Ayat ada 78 surah Ar-Rahman, Allah ulang 31 kali ayat yang sama. Sehingga kalau orang menghafaz suratul Rahman tak boleh tanya soalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia nak sambung kejap lagi ada banyak tempat. Mana satu? Dihadirin rahimakumullah, ayat 36 tadi kata Allah, maka apa jua pun yang dianugerahkan, fama utitum min syai'in, siapa yang anugerah? Allah yang bagi. Kamu jangan duk berasa lah, ya. Semua itu hanyalah bekalan hidup di dunia ni saja. Famata'ul hayatid dunya. Mata' ni apa maksudnya? Seronok aja kat dunia ni, ya. Mata'al lakum wa li'an'amikum, satu benda kurniaan, keseronokan, nikmat untuk kamu dan juga binatang ternakan kamu. Itu apa dia? Makanan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Abasa. Mula pada ayat 24 sampai seterusnya. Okey. Hadirin rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala kata, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang baik. Wa ma'indallahi khairun wa abqa. Semua orang dapatkah? Tak. Ya? Untuk orang-orang yang beriman dan kepada Tuhan mereka serah diri. Lilladzina amanu. Orang beriman ni dia lain. Orang beriman ni dia tak cakap mengikut nafsu dia. Walaupun kadang-kadang dia jadi juga begitu, esok dia akan buat apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia balik serah diri dengan Allah. Orang kalau ada iman, dia tak cakap dengan mak dia macam ni. Dengar elok-elok. Kenyataan ni, banyak mak-mak bagi tahu saya. Yang paling sedih lagi sekali, mak ni dia suka elaborate anak dia. Anak saya ni saya ajar ustaz belajar agama tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, masuk universiti tertentu, tak mau sebut lah, lagi ada yang tak terlibat, terasa pula. Saya kata, apa makcik, sabar banyak-banyak. Ustaz senang lah, ustaz sebut sabar. Oh, tu dia, kena marah kita. Marah ke ustaz pula. Adakah patut bila saya ungkit, ni mak ni yang lahirkan kamu, yang kandungkan kamu sebelumnya, yang susukan kamu, besarkan kamu. Ustaz dia boleh jawab, mak mengungkit. Dia kata, memang tanggungjawab mak pun. Allah Akbar. Saya waktu tu, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Jadi dalam bahasa kita ni dia sebut apa? Berdesing. Sing. Jadi kalau ada apa nama dekat skrin tu, ada jantung naik turun, dia punya pulsa tu, dia jadi flat. Astaghfirullah, saya kata apa jadi macam ni? Ustaz, dia boleh jawab macam tu ustaz. Orang macam ni kalau dia jawab macam tu, dia belajar agama. Sebenarnya agama yang dia belajar tu telah dibuang daripada nilaian tertinggi yang kena dia letak atas pada ubun-ubun dia. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jika kamu bersyukur kepada aku dan kepada mak ayah kamu. Anishkurli waliwalidaika. Jika kamu syukur pada aku dan juga syukur pada mak ayah kamu. Kamu terima kasih ke aku, kata Allah, la azidannakum dalam surah Ibrahim ayat 7. Aku akan tambah lagi untuk kamu. Kamu ingat ya, wala in syakartum, jika kamu kufur inna azabi lasyadid. Kamu tak syukur dengan mak ayah kamu, kamu sanggup kata begitu kepada mereka. Jadi inilah dia yang ditanya oleh Pak Suri Ramli. Satu contoh daripada segala contoh yang tak terbilang lagi dah, seperti pepasir di pantai tadi. Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, hari ni kalian menonton di kaca televisyen kalian dah share belum? Kalau kalian belum share, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Esok Allah Taala akan tanya, aku beri kepada kamu nikmat smartphone, telefon pintar. Itu hari kamu tengok, tanyalah ustaz, habis TV 3 ke TV 9, kamu share atau tidak dengan orang? Allah. Apa kamu nak masuk syurga seorang-seorang kamu? Apakah tamakkan kamu dengan segala kurniaan aku hanya untuk kamu tak share dengan orang? Apa kamu rasa rugi kamu share dengan satu orang, aku beri kepada kamu kebajikan yang banyak? Share sekarang. Allahu Akbar. Cakap terus terang. Ya. Ni pakai baju ni sebut bismillah dah tadi. Bismillah Allah. Pakai baju. Minum air bismillah. Habis selesai alhamdulillah. Hari ni ramai orang merungut dengan keadaan pandemik yang dah jadi endemik sekarang.
Ramai orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Yang bekerja ni semua dah alhamdulillah aku masih ada kerja. Kenapa masih berungut lagi kena datang ustaz batu ni. Astaghfirullah. Ya, bersyukur banyak-banyak, Allah tambah, Allah janji. Tapi kalau kamu sikit je komplain, ingat azab Allah sangat pedih. Jadi jom semua penghujung bicara kita pada pagi ini ditutup dengan ayat yang ke-36 tadi, soalan daripada Pak Suri Ramli tadi ya. Apa lagi yang kita nak dusta? Ni, kami berdua ni kan, dua-dua orang pakai teropong juga ni. Allah masih bagi nikmat melihat. Allahu akbar. Syukurlah banyak-banyak daripada orang yang Allah Taala uji mereka dengan Allah ambil penglihatan tapi Allah celikkan mata kalbu mereka. Allahu akbar. Untuk itu wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita dan juga apa yang dikongsikan oleh Fadil Ustaz, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Ruby Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-36. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Adakah ayat ini menceritakan tentang kehidupan hamba-Nya? Apapun yang diberikan kepada hamba-Nya hanyalah ia bersifat sementara sahaja, dan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang terlebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Saya terkesima dengan melihat soalan itu dipaparkan kepada semua, kerana dalam soalan telah ada jawapan. Jelas-jelas dah. Dalam soalan telah ada jawapan. Sungguh-sungguh Allah Ta'ala mengulang-ulang banyak kali. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita baca dalam bentuk qiraat Imam Warsh An-Nafi' Al-Badani, dia kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah. Dia nak bagi tahu yang akhirat itu lebih baik daripada hak awal di dunia ni. Kamu rasa ni lah awal kamu, permulaan kamu sebab kamu lahir untuk dikira amalan kamu. Tak salah juga ya. Dan banyak cerita tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini banyak. Antaranya Allah Ta'ala nak bagi tahu Nabi, pujuk Nabi. Dulu kamu susah kan, sekarang ni kamu tengok Masya Allah manusia masuk berbondong-bondong Islam ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu benda hadirin rahimakumullah saya nak share. Oleh kerana Ruby Abu Bakar, Ruby kak kita ni tanya soalan ini. Jika ingin semua benda menjadi kekal, serahkan kembali kepada Allah. Maksudnya begini. Jika kita punya diri ni ya, wakafkan diri kepada Allah. Artinya kamu jadi Abdullah yang betul-betul. Sebab itu soalan yang pertama tadi, ini kira soalan terakhir mungkin ya. Saya nak nyatakan, saya sebut apa soalan yang pertama tadi. Externally manusia jadi pemimpin khalifah, tapi internally manusia adalah servant of Allah Subhanahu wa taala. Jika faham soalan ini, wakafkan diri, sebut betul-betul ya, Ilahi Tuhanku, Anta maqsudi, engkaulah tujuan objektif, keutamaan kehidupan aku. Aku tak ada benda lain lah ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan keredaanmu yang aku tuntut. Inilah doa yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita duk baca dalam doa iftitah hingga akhir doa. Hadirin rahimakumullah. Macam mana nak kekal lagi jika ada anak? Ya, jika ada anak, wakafkan anak itu untuk Allah. Ajarkan anak itu Al-Quran dan agama. Didik anak itu mengenal akhirat. Pastikan Quran ada dalam kalbunya. Tak mampu semua, jadilah kita orang yang mewakafkan ilmu Al-Fatihah buat anak-anak kita. Jangan serah pada guru-guru yang ajar. Kita mesti pergi belajar dan ajarkan anak kita. Ingat, semalam kita sebut, sebaik-baik manusia ya, khairukum, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, mereka yang telah belajar Al-Quran, yang mengajarkan kepada yang lain juga.
Hadirin rahimakumullah, saya tutup bicara dengan soalan tadi. Hadirin rahimakumullah, dengarlah elok-elok. Kalau nak pula harta kita kekal, serahkan harta di jalan Allah. Tak apa, tak boleh amal, tak boleh ambil manfaat harta, silakan. Tapi jangan lupa berinfak, kerana yang diserah kembali kepada Allah itu akan kekal bersama kita, mudahan di syurga nan abadi. Wallahu a'lam. Allahu akbar, amin, insyaallah. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan syurga kepada kita. Demikian itu tadi Fadil telah mengkongsikan sedikit untuk topik kita pada pagi ini. Sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung rancangan Ustaz. Jadi kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insyaallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Afu, tiadalah yang kami mohon padamu di saat ini melainkan kami bertaubat padamu. Astaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfiruka ya Allah, ampunkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna, maafkan kami, ampunkan kami dan sayangi kami ya Allah. Kami mohon padamu lagi, ampunkan ibu yang telah kandungkan kami, lahirkan kami, besarkan kami dengan susu dari tubuhnya sendiri. Ampunkan ibu itu, kurniakan keafiatan kepadanya. Ampunkan ayah kami ya Allah, ya Allah, ayah yang kami dibintikan nama kami dengan namanya, ayah yang jadi guru pertama mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di antara azan dan iqamahnya. Ayah yang keringat air mata dan darahnya tumpah ke bumi mencari redamu, membela keluarga kami, ampunkan mereka ya Allah. Sihat afiatkan ayah kami yang sedang uzur ya Allah. Ampunkan pasangan hidup kami, anak-anak kami, zuriat kami ya Allah. Jadikan mereka sebaik-baik insan di sisimu ya Allah dengan rahmat dan kasih sayangmu. Ampunkan seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Aman makmurkan bumi Malaysia, bertuah ibu pertiwi tercinta tanah air yang dikasihi ini dengan keampunanmu ya Allah, hingga menjadilah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ببركة القرآن. استجب اللهم دعاءنا يا الله والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair sekali lagi kepada tetamu undangan kita Fadil Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan usia yang panjang lagi, barakah pada Ustaz. Amin. Dikurniakan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu pengetahuan untuk terus membimbing kita semua insya-Allah. Dan esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali dengan topik akidah Asmaul Husna dengan tajuk An-Nur, Al-Hadi, Al-Baqi dan juga Al-Badi, dengan moderator kita Da'i Nizal dan juga ahli panel Profesor Madia Dr. Muhammad Suki Osman. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.